Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum ni ada orang pernah tanya lah kan, macam mana Mongol ni boleh masuk Islam. Ni satu soalan yang sangat menarik. Tapi sebelum kita menjawab macam mana Mongol ni masuk Islam, kita kena tahu dulu apa agama Mongol pada asalnya. Okey, so ceritanya macam ni. Agama Mongol ni asalnya adalah Tengrism. Tengri itu sendiri bermaksud Heavenly Father, satu Tuhan atau satu deity yang ada dekat langit lah. Dan kita kena tahu dalam Tengrism ni dia satu agama yang berasaskan kepada shamanism dan juga animism. Shamanism tu bermaksud kalau kita tengok dalam dirilis Ertugrul punya siri ni, kita akan tengok bila Mongol ni bila dia nak serang mana-mana tempat ataupun dia nak join mana-mana battle, dia akan tanya dia punya seer, dia punya bomoh dulu. So bomoh ni dia percaya satu wakil daripada Tuhan untuk bercakap direct dengan Tengri itulah. Dan kita tahu animism ni, orang yang menganut agama Tengrism ni dia akan menyembah matahari, dia akan menyembah api, dia akan menyembah gunung. Sebabnya bawah Tengrism ni dia ada the god of earth ataupun dia sebut sebagai mother earth, tu Umai. Kemudiannya dia ada Alas tu the god of fire. Nanti dia ada pula the god of sun. Semua ni lah. So ini yang dimaksudkan sebagai animism. So satu lagi aspek yang penting dalam Tengrism ni, yang kita tahu agama ni dia anut oleh Genghis Khan kan. Tengrism ni dia tak menolak agama lain secara total. Ini yang menunjukkanlah satu bukti kenapa Genghis Khan waktu dia invade atau dia tawan semua dia punya orang kata subjek ni, dia menerima agama diorang ni. Dan tak kisahlah ada Muslim, Christian, Jewish, Buddhist, Taoist, semua ni tak perlu atau exempted from paying tax. Diorang tak perlu bayar cukai. Kan nampak macam ni lah adil dan sama. Tapi ni nak bagi tahu ni, satu hari tu Genghis Khan ni dia ajak makan-makan lah. Ada makan. Dia ajak makan-makan ni satu festival. So dalam festival ni dia perasan, rupa-rupanya orang Jewish dengan orang Muslim tak makan makanan kita. So dia macam tertanya-tanya. Dia pun bila dia interrogate, rupanya baru dia tahu orang Jewish dan juga Muslim ni dia hanya makan binatang yang disembelih. Dia tak makan binatang yang dibunuh macam tu kemudiannya dipanggang. Okay, so bila dia tahu ni, dia terus keluarkan satu decree, satu undang-undang yang kemudiannya nanti decree ni diteruskan oleh cucu dia Kublai Khan, di mana satu pengharaman ke atas orang Muslim dan juga Jewish untuk menyembelih binatang. Dan ini dianggap satu kekejaman. Dan zaman Genghis Khan ni juga dia mengharamkan proses haji. Dia haramkan orang Islam untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Setelah kematian Genghis Khan ni pada tahun 1212, decree ni masih diteruskan sampailah nanti Ogedei Khan yang dia punya second great Khan, kemudiannya Guyuk Khan, sampai ke Mongke Khan yang the fourth great Khan. Ini yang saya nak ceritalah. Okay, so tahun 1249, waktu ni Batu Khan ni dia macam senior sikit rank dia. So dia suruh Berke Khan, dia punya cousin dia, untuk pergi ke Karakorum untuk buatkan satu majlis penabalan Mongke Khan ni lah sebagai the next great Khan. So on the way Berke Khan ni nak pergi ke Karakorum, sampai di Bukhara. Dekat Bukhara ni dia jumpa satu caravan, satu kenderaan yang bawa barang-barang perdagangan ni lah. Dan dekat sini ni dia tanya orang yang bawa caravan ni tentang dia punya faith. So orang ni pun cerita apa faith atau apa agama orang ni. Agama dia lah agama Islam. Dan dia tertarik dengan agama Islam. So start daripada tu, dia mula mencari-cari ulama untuk dia dapat kefahaman yang lebih terperinci tentang Islam. Dan dia jumpa dengan Saifuddin. Saifuddin ni seorang ulama lah. Ini bukan Saifuddin Qutuz ni. Ini Saifuddin seorang ulama. Dan akhirnya pada tahun 1251 dia mula memeluk agama Islam, Berke Khan ni. So apa aftermath atau apa kesan daripada pengislaman Berke Khan ni? Ini nak ceritalah. Kita tahu 1258 bila berlakunya Baghdad invasion yang dilakukan oleh Mongol yang waktu tu diketuai oleh Hulagu Khan, dia mula bunuh ramai gila orang Islam dan termasuklah juga dengan Amirul Mukminin waktu tu yang bernama Al-Musta'sim. So cerita ni sampai ke Berke Khan.
Berke Khan bila dapat tahu, waktu ni Berke Khan dah masuk Islam lah, dia dapat tahu, dia mula team up dengan Baibars, tentera Mamluk. Dia team up force ni dan dia intervene expansion yang dilakukan oleh Hulagu Khan. Yang waktu ni Hulagu Khan dia memang dah plan dia nak pergi ke tanah Arab. Dia mula nak pergi ke Mekah, Madinah, Najd, ni semua kawasan-kawasan ni, Yaman, dia nak mula invade. Tapi berjaya dihentikan oleh tentera Mamluk dan juga Berke Khan ni. So ini satu kebaikan lah daripada pengislaman Berke Khan. Ölüm burnunun ucuna kadar geldi Berkehan. Şimdi göreceğiz o hesabın neymiş. Haydır Allah! Dan Berke Khan ni seperti yang kita tahu, dia ketua atau kepala kepada Golden Horde. Golden Horde ni berada di Konstantinopel. So dekat sini ramai orang Mongol yang mula menganut agama Islam setelah didakwah oleh Berke Khan. Bak, ben Moğol'dum. İslam'la müşerref olmasam, Hülagü gibi de olabilirdim. Allah esirgesin. Lakin ne oldu? Şükürler olsun. Bizi bir araya getirdi. Dan kemudiannya kita boleh tengok zaman The Seventh Great Khan. Waktu ni namanya adalah Mahmud Ghazan. Mahmud Ghazan ni dia pun memeluk Islam sampai ke 1300 dan seterusnya. Ramai Mongolian leaders yang mula memeluk agama Islam. Okey, hari ni kalau kita tengok, kenapa Mongol tinggal 5% je orang Islam? Kan mana pergi yang ramai-ramai ni? Cerita sebenarnya kan Kazakhstan satu masa dulu dia adalah satu bahagian daripada Mongol. Sampailah pada tahun 1990 sampai 1993 bila berlakunya separation di bawah Soviet Union atau USSR waktu tu. So waktu ni Kazakhstan dipisahkan daripada Mongol. So inilah sebenarnya majoriti Islam yang berada dalam Mongol waktu tu dan kemudiannya dipisahkan. Hari ni kita tengok 5% yang ada dekat Mongol tu cumalah orang Khotan dan juga orang Uyghurs kan, yang kita tahu cerita famous sebelum ni kan. So ini yang berlaku lah dekat Mongol. Bukannya kalau orang anggap kenapa ni Islam tak diterima dekat Mongol, ni satu misconception. Sebenarnya ramai Islam yang ada, orang Islam yang berada di Mongol tu adalah di bahagian western Mongol. Sekian saya dahulu. Assalamualaikum.